Isu pemilihan parti, akhirnya Tok Mat bersuara. Tangguh pendaftaran pejuang, Hamzah dikenakan tindakan mahkamah. Anwar Musa naik darah, dikata kerajaan gagal. Peguam negara minta Agung dengar cakap menteri. Pemilihan UMNO tidak semestinya ditangguhkan sehingga 18 bulan walaupun perlembagaan parti membolehkannya, kata Muhammad Hassan. Timbalan Presiden UMNO itu berkata, pemilihan mungkin diadakan lebih awal jika keadaan penularan wabak penyakit berbahaya semakin baik. Berdasarkan perlembagaan UMNO, kita boleh tangguh selama 18 bulan, tetapi tak semestinya kita perlu tunggu selama 18 bulan untuk mengadakan pemilihan parti. Sekiranya situasi semakin baik, kita mungkin boleh mengadakan pemilihan lebih awal, katanya ketika dihubungi Portal Malaysia Kini. Terdahulu hari ini, Portal Malaysia Kini melaporkan UMNO hampir pasti menangguhkan pemilihan parti itu selepas majoriti ahli Majlis Tertinggi UMNO bersetuju untuk menangguhkannya selama 18 bulan. Menurut sumber yang juga ahli MT UMNO, keputusan itu dibuat berdasarkan perlembagaan parti dan kata sepakat dicapai melalui satu resolusi yang dibuat secara dalam talian. Ahli MT UMNO Tajuddin Abdul Rahman mengesahkan perkara itu. Katanya UMNO juga telah mendapatkan pandangan Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS yang menyarankan pemilihan ditangguhkan. Semua setuju tangguh pemilihan. Jadi, selepas penangguhan selama 18 bulan, pemilihan UMNO dijangka akan diadakan awal 2023, katanya ketika dihubungi. Untuk rekod, jika pemilihan ditangguhkan, selama tempoh itu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi akan terus memimpin parti itu sehingga ke waktu itu. Pada masa sama, terdapat beberapa tokoh dalam UMNO yang menggesa pemilihan diadakan segera. Antara yang telah menyuarakan pandangan itu adalah Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Abdul Aziz, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin dan Pengerusi UMNO Perlis Syahidan Kasim. Mahkamah Tinggi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin membuat keputusan mengenai pendaftaran pejuang parti baru yang cuba ditubuhkan oleh Dr. Mahathir Mohamad dalam masa 14 hari. Hakim Ahmad Kamal Mat Syahid membenarkan permohonan pejuang yang mencabar ketiadaan tindakan oleh menteri itu berhubung permohonannya untuk didaftarkan sebagai parti politik. Mahkamah berpendapat menteri melanggar kewajipan statutorinya mengikut Seksyen 18 Akta Pertubuhan dalam membuat keputusan mengenai rayuan pejuang. Mengambil masa lebih 5 bulan untuk membuat keputusan mengenai rayuan ini, pada pandangan saya, adalah melebihi tempoh yang munasabah. Katanya dengan menambah bahawa pejuang mengemukakan rayuan kepada Hamzah pada 8 Januari setelah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM menolak permohonan pendaftarannya. Pejuang memfailkan cabaran kehakiman pada April untuk mempersoalkan ketiadaan tindakan Hamzah berhubung isu ini. Mereka mendakwa menteri berkenaan melanggar kewajipan statutorinya mengikut Seksyen 18 Akta Pertubuhan. Dalam afidavit yang difailkannya bagi tujuan semakan kehakiman, Setiausaha Agung Penaja Parti itu, Amiruddin Hamzah, mendakwa ketiadaan tindakan oleh menteri itu adalah usaha menafikan hak perlembagaan pejuang untuk bertanding pada pilihan raya umum menggunakan lambang sendiri. Kamal mengambil maklum, Hamzah berkata bahawa beliau perlu mengendalikan 102 rayuan daripada pelbagai pertubuhan selain hal-hal lain kementerian. Alasan bahawa beliau sibuk tidak cukup kuat kerana beliau ada pegawai kementerian untuk membantunya membuat keputusan. Saya tegaskan, walaupun ada rayuan lain masih tertangguh, masa diambil untuk membuat keputusan berhubung pejuang tidak sepatutnya terlalu lama kerana isu terlibat tidak rumit, kata hakim berkenaan. Mahkamah tidak mengeluarkan perintah mengenai kos. Pejuang diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali dan Mio Noh Haidir, manakala Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali atau Arwi dan Liana Muhammad Fuad mewakili KDN. Selain pejuang muda yang cuba ditubuhkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut memfailkan cabaran untuk memaksa Hamzah membuat keputusan mengenai pendaftaran parti mereka dan kes akan didengar di mahkamah lain pada 12 Ogos. Sejauh manakah kejayaan kerajaan dalam mengawal wabak penyakit berbahaya? Soal moderator program Bola Bicara dalam talian kepada Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa. Nampaknya soalan yang boleh menaikkan suhu dan naikkan darah. Sebab di luar sana, saya lihat banyak juga komen-komen kerajaan gagal dan khususnya gagal menangani wabak penyakit berbahaya. Jawab Anwar dalam forum anjuran Harakah Daily. Menurut Anwar, antara petunjuk kerajaan berjaya mengawal pandemik adalah apabila orang ramai sudah tidak lagi takut terhadap wabak penyakit berbahaya. Bila orang tidak takut, ertinya bagi sesetengah orang ini tidak wabak. Larang pun dia buat, jangan rentas sempadan dia buat, dia tidak takut. Sampai kita terpaksa menggunakan kuasa-kuasa kepolisan. Sepatutnya, bila wabak melanda,
masing-masing orang akan bertahan diri sendiri. Pada saya, itu adalah indication bahawasanya kita berjaya mengawal wabak sehingga dia tidak dianggap wabak oleh sesetengah orang. Itu tanda kejayaan, kata Anwar. Ahli Parlimen Ketereh itu juga membangkitkan program imunisasi kebangsaan sebagai petunjuk kejayaan kerajaan dalam mengawal pandemik. Bagaimana nak kata kita gagal dalam keadaan sekarang? Tiap-tiap 4 hari, sejuta rakyat diberi suntikan percuma. Setiap 4 hari, berapa negara yang buat begitu? Kiralah RM100 satu suntikan. Berapa banyak kita boleh berbelanja? Adakah itu tanda kita gagal? Jelasnya. Menjawab lanjut soalan moderator forum Harakah Daily itu, Anwar yang juga ahli Parlimen Ketereh meminta orang ramai membandingkan keadaan di Malaysia dengan negara lain, khususnya negara yang lebih maju teknologi dan sains perubatannya. Memetik beberapa contoh, dia berkata, Amerika Syarikat setakat ini telah mencatatkan hampir 35 juta kes positif, termasuk 615,232 kematian, manakala United Kingdom mencatat lebih 4.5 juta kes dengan 127,000 kematian. Ini merupakan satu lagi petunjuk prestasi Malaysia yang baik berbanding negara-negara lain. Kalau tanya Malaysia berjaya atau tak, kita patut bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Kita tidak nafikan ancaman besar wabak terhadap negara kita, tetapi secara relatif, kita sudah cukup berjaya, katanya. Yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri berhubung langkah memanggil sidang Parlimen, kata Peguam Negara Idrus Harun. Perkara itu katanya adalah menurut perkara 40/1 dan /1A Perlembagaan Persekutuan. Malah selain itu beliau berkata, tarikh mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara juga ditentukan oleh Jemaah Menteri. Idrus berkata, kedudukan agung sebagai raja berperlembagaan yang perlu bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri adalah berasaskan kepada perkara 39 dan 40 Perlembagaan Persekutuan. Katanya bahawa perkara itu memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif persekutuan adalah terletak hak pada agung dan bolehlah dijalankan oleh baginda atau oleh Jemaah Menteri atau oleh mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri. Peruntukan tersebut juga hendaklah dibaca bersama dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang jelas menghendaki baginda untuk melantik Jemaah Menteri bagi menasihati baginda dalam perjalanan fungsinya. Kedudukan jadi Pertuan Agong sebagaimana tersebut di atas juga tidak berubah walaupun proklamasi darurat telah diisytiharkan, katanya. Beliau berkata, berkait dengan kuasa Jemaah Menteri dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen bersidang mengikut Peraturan Mesyuarat 11/2, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan Peraturan Mesyuarat 10/2, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Katanya perkara itu memperuntukkan bahawa ketua atau timbalan ketua majlis, iaitu Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri, hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum permulaan tiap-tiap penggal tarikh majlis akan bermesyuarat dalam sesuatu penggal. Ketua atau timbalan ketua majlis boleh mengubah tarikh yang ditetapkan. Oleh itu, selaras dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen bersidang yang dijalankan mengikut nasihat Jemaah Menteri, tarikh-tarikh mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara juga ditentukan oleh Jemaah Menteri, katanya.